minute. Who are you? I'll tell you a secret. Salam sejahtera, nama saya Adriana Eva Mariam Anak Julius 108679. Saya akan membentangkan tentang pengenalan iaitu Knit and Bloom. Knit and Bloom merupakan sebuah perniagaan buatan tangan yang memfokuskan kepada penghasilan bunga crochet dan kitchen crochet. Perniagaan ini diusahakan oleh pelajar sebagai sebahagian daripada projek keusahawanan bagi membina pengalaman perniagaan sebenar. Perniagaan kami dijalankan di kawasan universiti melalui jualan secara fizikal iaitu Carnival Entrepreneurship serta sistem pra-tempahan bagi memudahkan pelanggan membuat tempahan. Selain itu, kami juga menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan membuat Google website untuk memudahkan saluran pemasaran untuk mempromosi produk kami dan berhubung secara langsung dengan pelanggan. Melalui Knit and Bloom, kami berhasrat untuk menawarkan produk yang unik, tahan lama dan mampu milik, khususnya kepada komuniti universiti seperti pelajar, pensyarah dan staf universiti. Selamat sejahtera, nama saya Franchard Anak Dikol, nombor matrix 110002. Hari ini saya akan membentangkan tentang problem statement dan our solution. Dalam problem statement, hadiah yang unik dan harga yang berpatutan sukar untuk dicari. Bunga-bunga yang segar di luar sana juga berharga yang mahal dan cepat layu. Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk mencari hadiah yang sesuai dengan bajet mereka. Our solution, bunga dan kitchen crochet yang merupakan buatan tangan dan berkualiti. Produk ini tahan lama berbanding dengan bunga segar dan bunga crochet yang lain. Pelanggan juga boleh minta warna yang diingini. Harga bunga dan kitchen crochet ini juga merupakan mesra pelajar dan tidak lagi menghiraukan harga yang mahal lagi. Pada produk description pula, kami mempunyai dua jenis bunga crochet iaitu tulip dengan rose. Tulip mempunyai 6 jenis warna, manakala rose mempunyai 4 jenis warna. Tulip berharga RM10, manakala rose berharga RM12. Kitchen kami mempunyai dua jenis harga iaitu RM8 dengan RM10. Kami juga menyediakan servis balutan yang hanya membalut satu kuntum iaitu berharga RM15. Kami juga menyediakan servis custom bouquet yang mengikut kuantiti bunga yang diminta oleh pelanggan. Salam sejahtera, nama saya Alicia Kuawiling, nombor matrix saya adalah 108828. Target market kami adalah kepada staf-staf di universiti, pensyarah-pensyarah, para pelajar universiti dan juga orang luar. Seterusnya, kita lihat kepada value proposition. Produk kami ini sesuai untuk pemberian hadiah sama ada dari segi majlis formal atau bukan formal. Selain itu, kami menjual produk kami dengan harga berpatutan dan mampu milik. Mengapakah anda harus membeli produk kami? Belilah produk kami supaya dapat memberi sokongan kepada kraft tangan tempatan. Bukan itu sahaja, rekaan produk kami boleh disesuaikan mengikut keselesaan masing-masing. Contohnya, rekaan produk kami bolehlah dijadikan sebagai hiasan di rumah, hadiah untuk orang tersayang pada musim perayaan ataupun sebagai hadiah cenderahati pada sesuatu majlis rasmi ataupun bukan rasmi. Lantaran itu, produk kami ini juga dibuat dengan penuh perhatian dan ketelitian serta kualitinya tahan lama. Mari kita lihat pula pada bahagian business model. Kami membuat jualan kami secara pre-order dan di booth semasa Carnival. Kami menggunakan platform digital untuk mempromosikan produk kami. Bak kata orang Melayu, dunia di hujung jari. Antara aplikasi yang kami gunakan ialah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Pembekal untuk produk kami ini adalah dihasilkan oleh ibu kepada salah seorang ahli kami. Hai, nama saya adalah Vanessa Rana Oni. Nombor matrix saya adalah 112658.
Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang marketing strategi, iaitu produk yang kami jual iaitu bunga korset yang merupakan bunga yang tidak mudah layu. Barang yang kami jual ini merupakan hadiah yang bermakna dan tahan lama untuk semua orang. Bunga ini juga dibuat hasil daripada tangan dan boleh disesuaikan mengikut kehendak pelanggan, iaitu boleh membeli sejambak bunga atau sebatang. Bunga kami ini sesuai digunakan untuk hari lahir, majlis graduasi dan hiasan pada rumah. Keunikan produk kami ialah bunga korset ini boleh tahan lama. Ini juga dihasilkan secara buatan tangan dengan penuh teliti dan merupakan pilihan hadiah yang mesra alam dan sifat pembaziran yang boleh melindungi alam sekitar. Bagi sasaran pasaran pula, kami lebih mengutamakan mahasiswa, siswi, staf dan pensyarah di Unimas ini kerana mereka merupakan pelanggan utama kami di Unimas ini. Seterusnya, sasaran kedua kami ialah pembeli hadiah untuk dibeli oleh mereka semasa ingin menyambut ulang tahun atau adanya majlis graduasi. Kami juga turut menekankan orang yang minat untuk menghias rumah mereka dan individu yang membeli hadiah yang lestari dan mesra alam. Kami juga turut menekankan tentang strategi media sosial iaitu platform untuk kami mengembangkan jualan kami. Kami telah pun memuat turun video dan gambar di Instagram, TikTok, Facebook bagi memastikan ramai orang mengetahui produk yang kami jual. Kami juga menggunakan website bisnes untuk membuat tempahan dan khidmat pelanggan. Seterusnya, kami juga membuat promosi semasa Carnival Entrepreneurship pada hari kedua, iaitu last event tersebut. Kami telah pun menurunkan harga keychain ramah-ramah dan juga keychain bunga yang kecil kepada RM8, iaitu harga asalnya hanya ialah RM10. Baiklah, seterusnya ialah pelan operasi perniagaan kami. Setiap hari bunga ini akan dijahit secara manual mengikut pesanan pelanggan. Pesanan ini diterima melalui Instagram, Facebook, TikTok DM dan melalui WhatsApp Business. Tugasan harian kami termasuk pemeriksaan kualiti, pembungkusan produk dan menjawab pertanyaan pelanggan. Bagi proses pengeluaran pula, kami akan menerima butiran pesanan seperti jenis bunga, warna dan kualiti. Kemudian kami membungkus produk sebelum dihantar atau diambil oleh pelanggan. Bahan dan bekalan utama pula yang digunakan ialah kertas, pembalut dan reben. Bagi peralatan pula, kami menggunakan kertas. Baiklah. Bagi peralatan pula, kami menggunakan kertas pembalut, gam panas, telefon pintar untuk pemasaran serta pengurusan pesanan dan juga ikat kabel. Dari segi kawalan kualiti juga, setiap bunga akan dikait dengan rapi, diperiksa keteguhan dan ketahanannya, serta memastikan saiz dan warna adalah konsisten. Pembungkusan juga akan diperiksa sebelum perhantaran. Untuk pengurusan inventory pula, kami memastikan stok bunga kait asas sentiasa mencukupi, membeli bahan apabila diperlukan dan menjejak inventory setiap minggu bagi mengelakkan kekurangan. Bagi pembungkusan dan penghantaran, kami menggunakan pembungkusan yang estetik dan selamat. Produk akan dihantar melalui perkhidmatan kurier dan diambil sendiri oleh pelanggan. Dan pelanggan akan sentiasa dikemas kini dengan maklumat penjejakan. Dari segi jadual operasi, perniagaan kami beroperasi setiap hari dan boleh dihubungi selama 24 jam. Selama khidmat pelanggan, kami akan menjawab mesej dalam tempoh 24 jam, mengesahkan pesanan dengan jelas sebelum pengeluaran, serta menangani maklum balas dan aduan secara profesional. Akhir sekali, aspek kesihatan dan keselamatan turut dititik beratkan dengan memastikan ruang kerja sentiasa bersih, peralatan digunakan dengan selamat dan produk berada dalam keadaan bersih serta bebas habuk. Memperkenalkan, nama saya Petrus Anna Elvin, nombor matrik 112040. Saya akan menerangkan bahagian financial overview bagi perniagaan kami. Pertama ialah kos permulaan. Untuk memulakan perniagaan ini,
kami membelanjakan sebanyak RM400 bagi membeli bunga kain daripada pemekar. Selain itu, kos peralatan pula adalah sebanyak RM92.10. Jadi, jumlah keseluruhan kos permulaan ialah RM492.10. Seterusnya, anggaran jualan harian. Kami menganggarkan jualan purata sebanyak 5 bunga dan 5 keychain dalam satu hari. Harga bagi bunga adalah mengikut jenis, contohnya ros berharga RM12, manakala tulip RM10 dan satu jambak bunga adalah sebanyak RM15. Manakala untuk keychain pula dijual pada harga RM10 dan RM8 bergantung kepada reka bentuk. Jumlah anggaran jualan harian ialah sebanyak RM103. Seterusnya, bagi anggaran jumlah keuntungan harian, hasil kumpulan kami iaitu hasil jualan sebanyak RM103 ditolak dengan kos operasi harian sebanyak RM57. Maka anggaran keuntungan bersih yang diperoleh setiap hari ialah RM46. Akhir sekali, dari segi aliran tunai, perniagaan ini dijangka mengekalkan aliran tunai yang positif dan stabil kerana kos operasi yang terkawal serta jualan yang dibuat berdasarkan tempahan. Itu sahaja penerangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Bianullah dan nombor matrik saya ialah 111006. Hari ini saya ingin menerangkan tentang bahagian competitive advantage bagi perniagaan kami, iaitu Canid and Bloom. Kelebihan daya saing bagi perniagaan kami adalah kami menawarkan bunga kait buatan tangan yang tahan lama dan mempunyai nilai estetik yang unik. Tidak seperti bunga segar yang cepat layu. Bunga kait kami boleh disimpan dalam jangka masa yang panjang tanpa kehilangan bentuk atau warna. Selain itu, ia juga dijual pada harga yang lebih rendah dan berbanding perniagaan yang lain menawarkan produk sejenis. Kombinasi ketahanan kreativiti dan harga yang mampu milik, inilah yang menjadi Canid and Bloom mempunyai kelebihan daya saing yang kukuh dalam pasaran. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Melvin Anak Kemarau dengan nombor matrik 110783. Di sini saya akan membentangkan atau membahaskan tentang team organisation structure bagi kumpulan Canid and Bloom. Bagi founder untuk kumpulan kami ialah Louis Lee Brian Rami Anak Rima, kemudian diketuai oleh CEO iaitu Adriana Eva Mariam Anak Julius. Kemudian setiausaha bagi kumpulan ini juga ialah Melvin Anak Kemarau. Kemudian bagi bendahari dan penolong bendahari, bagi bendahari ialah Muhammad Eka bin Abdullah. Kemudian bagi penolong bendahari ialah Petrus Anak Elvin. Bagi AJK Media iaitu diketuai oleh Martius Jem dan juga Vanessa Lara Anak Roni. Kemudian bagi AJK Jualan diketuai oleh Alicia Kueh Wee Ling. Kemudian Muhammad Shubakro bin Bacok dan juga Frenchel Anak Nicole. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Subashrul bin Bacok, nombor matrik 110889. Saya akan menjelaskan tentang risiko dan juga cabaran yang kumpulan kami hadapi dalam memasarkan produk jualan kami, iaitu bunga crochet dan juga kitchen crochet. Cabaran yang pertama ialah paradoks buatan tangan, di mana tanggapan ini merupakan cabaran terbesar kumpulan kami kerana kebanyakannya pelanggan cenderung untuk membandingkan harga buatan tangan dengan produk craft tangan yang dikeluarkan secara komersial ataupun besar-besaran. Dan yang kedua ialah harta intelek ataupun IP. Antaranya ialah kekeliruan hak cipta, di mana kami membuat rujukan menggunakan corak orang lain. Oleh itu kami memastikan bahawa terdapat lesen yang membenarkan kami untuk menggunakannya atas tujuan komersial. Dan seterusnya ialah kecurian reka bentuk. Walaupun kami menggunakan reka corak kami sendiri, tetapi terdapat peniruan semula reka bentuk ataupun plagiat daripada pengusaha lain. Dan yang ketiga ialah pesanan tersuai. Kebanyakannya kami mendapat pesanan daripada pelanggan, di mana pada awalnya mereka menempah bunga dan pada akhirnya tidak jadi untuk membeli ataupun ada yang menghilang.
Dan cabaran yang terakhir ialah cabaran fotografi produk, iaitu lebih kepada tekstur dan juga warna produk. Contohnya, merakam warna sebenar benang, terutamanya biru tua, ungu dan juga merah adalah sukar. Jika foto kelihatan berbeza daripada produk sebenar, maka akan menghadapi kadar pulangan yang tinggi. Selain itu, jika produk dijual dengan harga yang tinggi, gambar produk haruslah memerlukan pencahayaan dan pementasan profesional yang menjadikan produk itu kelihatan jelas dan sama dengan produk sebenar. Sekian, terima kasih. Jadi seterusnya adalah perancangan masa depan dan juga perkembangan bisnes, di mana kami akan membuat pemasaran secara strategik, iaitu kami akan cuba berkolaborasi dengan persatuan seni ataupun craft dalam institusi dan juga luar institusi untuk tujuan pemasaran. Seterusnya kami akan juga menginovasikan lagi produk kami dengan membuat reka secara kontemporari, sebagai contoh secara tilam, sarung botol air, pelapis meja dan sebagainya. Dan terakhir sekali adalah kami juga akan membuat model perniagaan berasaskan pengalaman kami, di mana kami juga akan mengusahakan untuk mengadakan kursus ataupun bengkel secara online dan juga fizikal, yang bertujuan untuk membina komuniti dan menambah sumber pendapatan. Kesimpulannya, dunia craft tangan sekarang bukan lagi sekadar hobi ataupun untuk mengisi masa lapang, akan tetapi ianya adalah sebuah industri yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan pelanggan zaman sekarang, ianya tidak akan membeli craft tangan hanya semata-mata, akan tetapi setiap craft tangan yang dicipta mempunyai cerita di sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan ketelitian pembuat craft tangan dalam menghasilkan craft tangan tersebut. Untuk inovasi yang relevan, penghasil craft tangan juga perlu menitik beratkan hal ini, kerana penghasil craft tangan perlu menyeimbangkan craft tangan tradisional dan juga craft tangan kontemporari. Hal ini dapat memperluaskan lagi industri craft tangan ini. Dan seterusnya, masa depan bisnes craft tangan juga akan bergantung pada keseimbangan ini, di mana kita akan mengekalkan identiti seni dan kepantasan mengikut peredaran teknologi pada masa kini.